Ni dia posternya. So insyaAllah pada 5 Februari hari Jumaat malam Sabtu jam 9 suku malam, saya tak akan adakan segmen coach anda tanya coach jawab ni lagi. Tapi pada 5 Februari itu insyaAllah kita akan adakan program BOP bertajuk Jom Jadi Sah, dan program ni kita akan buat special group by invitation sahajalah. Jadi kita tak akan adakan sesi live macam mana yang tuan-tuan tengok di page akan ada anda ni. Kita akan adakan sesi live tersebut di group yang close group. So those yang dah mendaftar boleh join group tersebut dan mengikuti sesi live tersebut lah. So saya punya sahabat Tuan SR Nurullah akan bersama-sama dengan saya untuk menceritakan tentang peluang siapa-siapa yang berminat untuk menjadi perunding hartanah berdaftar, untuk kita kupas lah tentang apa sebenarnya misi dan visi Ziyad Property Consultant, apa sebenarnya peluang yang ada sekarang ni untuk perempuan ceburi untuk menjadi seorang perunding hartanah, dan apa yang tuan-tuan perempuan boleh ambil kesempatan ataupun ambil peluang yang telah pun berikan oleh kerajaan, terutamanya untuk bakal-bakal pembeli rumah pertama dalam tempoh sekarang ni, tahun 2021 ni. Dan kita akan membuka minda tuan-tuan perempuan semua yang mungkin sekarang ni saya percaya ramai di kalangan kita ni yang baru jadi berhentikan kerja, yang mungkin dikurangkan gaji, ada yang mungkin tengah tercari-cari peluang nak dapat kerja baru dan sebagainya tapi masih lagi belum berjumpa. Ada yang mungkin tengah bawa Grab ataupun jadi food panda punya rider dan sebagainya, dan ingin mencari peluang baru, ingin meneroka peluang baru sebagai seorang perunding hartanah. Jadi saya syorkan tuan-tuan perempuan untuk join sesi BOP tersebut bersama ZPC lah, Ziyad Property Consultant. Saya letakkan di sini dia punya link lah, so tuan-tuan perempuan boleh tengok di ruangan komen. Saya masukkan link tu di situ. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk join boleh klik di link yang saya berikan tu, dan sekejap dia tak keluar lah pula ni sekejap ada masalah pula ni. Saya pastekan lagi sekali so yang link yang saya bagi itu untuk tuan-tuan perempuan yang berminat untuk join ni boleh masuklah. Saya letakkan juga link tu di sinilah. So join BOP, Jom Jadi Sah, daftar di https://hartanahdananda.com/BOP. Ini hanya terbuka kepada mereka yang belum ada rentek dan belum join mana-mana agensi saja. Saya tak nak ambil ejen-ejen yang dah mendaftar dengan mana-mana agensi. So ZPC dah bagi syarat kepada semua yang nak join tu mesti belum ada rentek dan belum berdaftar dengan mana-mana agensi. Kalau dah daftar dengan mana-mana agensi tu kita orang tak nak. So peluang tertutup hanya untuk mereka yang belum ada rentek dan belum daftar dengan mana-mana agensi saja yang boleh join. So kita nak lah nanti orang kata kita pinjam ejen orang dan sebagainya kan. So itu syarat utama je, mesti belum ada rentek dan belum join mana-mana agensi lah. Jadi tuan-tuan perempuan, siapa yang ada kelapangan boleh join sesi tersebut pada hari Jumaat malam Sabtu 5 hari bulan Februari jam 9 suku malam di daftar melalui link tersebut, dan kita akan adakan sesi live di grup secret. Dia tak buat secara open macam mana kita buat sekarang ni, hanya secret group members sahaja yang boleh tengok siaran live tersebut lah. So itu untuk perkongsian saya sebagai mukadimah malam ni. Right, so kita tutup balik kita punya link ni. Siapa yang nak daftar, saya dah masukkan di ruangan komen tadi, boleh tengok di ruangan komen lah link yang saya bagi tadi tu. Saya nampak nama Haslinda. Lin, apa khabar Lin? Di event Lin tak boleh lah, Lin otai mana boleh join kan. Tak sah lagi ni. Oh ya ke? Mas tak sah lagi Mas? Allah. Ini bahaya ni Mas kan, dah
ke hulu ke hilir tengok kan macam-macam event dah pergi apa buat launching dan sebagainya. Jangan lama-lama mas siapa yang belum ada rentek tu ambil rentek cepat kan. Lin memang tak hijau lagi dah, otai nak hijau benda je kan. Waalaikumsalam mungkin Lin. Nak join, oh lemak mas nak join pula. Jangan mas, nanti kan marah kan geng-geng apa ni kan. Okay, siapa-siapa yang belum ada rentek, belum join melalui agensi saja yang boleh join Okay, so siapa-siapa yang dah ada apa ni agensi, dah daftar kepada agensi, janganlah kan. Kita tak nak pinch orang punya ejen ni kan. Kita nak ambil yang betul-betul hijau je, yang betul-betul belum ada agensi, yang belum ada apa ni. Ada yang cakap dengan saya, apalah kau sibuk-sibuk, coach lawyer jadi lawyer je lah, kenapa nak sibuk? Yelah kita apa ni dalam masa sekarang, tuan-tuan perempuan kita faham kolaborasi antara peguam dengan ejen hartanah ni dah berlaku sejak sekian lama. Sebelum saya praktis lagi tahun saya start praktis tahun 2002. 2002 saya start menjadi seorang peguam. Ketika tu lagi saya dah didedahkan dengan semua perkara macam ni. So maknanya kolaborasi between agensi dengan lawyer tu memang dah berlaku sejak zaman azali lagi, zaman berzaman lagi dah ada. Jadi pendekatan yang saya buat bila saya wujudkan Hartanah Anda ni sebenarnya, Hartanah Anda ni adalah platform untuk saya berkongsi ilmu. Okay? Saya berkongsi pengalaman, saya cerita apa yang saya tahu dengan saya beli undang-undang berkenaan dengan marketing strategi. Jadi secara tak langsung bila saya dah buat perkongsian saya itu, saya tengok banyak peluang yang saya boleh buka kepada prinsipal-prinsipal agensi-agensi yang ada ni untuk kita berkolaborasi. Not necessarily property agency saja. Ada kawan-kawan saya daripada grup Takaful, ada yang mungkin daripada grup Unitrust, semua nak buat kolaborasi sebab mereka rasakan bahawa memang dari segi apa Hartanah Anda buat, konsep yang Hartanah Anda ketengahkan sekarang ni, ia sesuai untuk segenap lapisan masyarakat. So bila kita cakap Hartanah dan Anda, bukannya kita nak cerita tentang hartanah semata-mata lah, bukan nak cerita pasal undang-undang semata-mata, banyak lagi perkara lain yang kita boleh ceritakan. Dan sekarang ni memang saya maklumkan sebarang bentuk kolaborasi dengan sesiapa sahaja yang tuan-tuan perempuan rasakan boleh kita kembangkan lagi perniagaan kita, yang tuan-tuan rasa kita boleh gunakan kita punya connection, networking untuk kita bekerjasama. Jadi saya ambil peluang ni untuk membuka pintu untuk tuan-tuan perempuan berkolaborasi bersama-sama dengan Hartanah Anda. Sebab saya seronok bila kita dapat berkolaborasi, kita dapat lebarkan lagi network kita, tuan-tuan perempuan boleh gain something from Hartanah Anda, dan Hartanah Anda pun boleh gain something daripada kolaborasi yang kita buat dengan tuan-tuan perempuan semua. Jadi itu prinsip saya. Dunia ni luas, dunia Allah ni luas, pintu rezeki itu memang sangat-sangat luas. Kita tak tahu rezeki kita tu datang daripada mana. So macam saya profession sebagai seorang peguam, ia tidak menjadikan saya ni terlalu totok sangat lah. Orang Jawa kata totok sangat kan. Totok sangat nak kena buat kerja undang-undang je kan. So banyak lagi benda lain yang kita boleh look into lah. So salah satu daripadanya adalah berkolaborasi dengan mereka yang sudi berkolaborasi dengan pihak Hartanah Anda lah. So saya sebagai founder Hartanah Anda, saya mengandungkan sebarang bentuk kolaborasi. Dan kali ni kita buat dengan ZPC, dengan Z Property Consultant. InsyaAllah lepas-lepas ni, kalau ada rezeki, mungkin daripada agensi-agensi lain yang nak buat kolaborasi, nak buat BOP ke, nak buat apa-apa je lah, sharing dan sebagainya, kita lalukan. Tak ada masalah. Sebab saya nak berkawan dengan semua orang. Saya tak nak mencari musuh, saya nak mencari kawan. Saya nak mencari kawan dengan semua orang. Kalau boleh kita nak berkawan dengan semua orang, dan kalau boleh benda tu akan benefit both parties lah. Benefit kepada Hartanah Anda dan benefit kepada tuan-tuan perempuan juga. Itu matlamat saya. Dan end of the day, yang saya impikan sekarang ni nak membantu 1,000 orang pejuang hartanah dalam membantu pula 100,000 orang memiliki hartanah pertama dalam tahun 2021, insyaAllah akan tercapai. Last year saya dah mulakan misi dan visi saya tu, dan Alhamdulillah saya dah bantu hampir 1,000 orang. Sebab last year Alhamdulillah lebih kurang dalam 700 SPA yang saya dah buat. Dan tahun ni saya target kalau boleh saya nak banyakkan lagi, mungkin double the figure. InsyaAllah, ni baru nak masuk, ni pada bulan 2, 1 Februari. Selamat Hari Wilayah sebelum tu, siapa yang duduk kat wilayah Sultan lupa pula Hari Wilayah kan.
Tahniah kepada siapa-siapa yang dapat Datuk Syed. Ada kawan saya, sahabat saya, Tuan Adnan Seman. Sahabat satu UIA dengan saya, dulu senior saya setahun. Tuan Adnan Seman dapat Datuk Syed tadi. Tahniah. Okay, mungkin dia tak tengok lah kot live ni, dia tengah sibuk kan. So tahniah kepada semua yang dapat pingat kebesaran daripada apa ni yang Tuan Agong. So itulah baru bulan 2 dan kita ada banyak lagi masa, insyaAllah sepanjang tahun ni kita akan pergiatkan lagi usaha untuk membantu 100,000 orang untuk memiliki hartanah, memiliki rumah pertama mereka. Jadi sahabat-sahabat, pemimpin hartanah, pejuang-pejuang hartanah yang ada menonton rancangan live ni, jom kita sama-sama gembira tenaga tu. Kita tekadkan kuatkan semangat, bertekad untuk membantu seramai mana yang boleh orang-orang masyarakat yang dekat luar sana tu untuk mereka berjaya memiliki hartanah dalam tahun 2021 ni. Alright. Okay. Saya tengok ada, Tuan Firdaus Putih ada tanya soalan ni, kita keluarkan kejap soalan Tuan Firdaus Putih. Coach, betul ke owner rumah kalau jual rumah akan dipercayai CKC sebanyak 3 kali? Betul? Itu yang dah diwar-warkan dalam penjana. Penjana last year, 2020 lagi, masa penjana diumumkan. YB Perdana Menteri kita dah memaklumkan dan mewar-warkan tentang pengecualian CKHT untuk 3 buah rumah sehingga hujung tahun 2021 ni. Okay, jadi siapa-siapa yang ada rumah yang rasa-rasa macam tak nak sedekahkan kepada lembaga hasil dalam negeri untuk bayar CKHT tu, maka juallah tahun ni. Kita boleh dapat pengecualian sehingga 3 buah rumah. Untuk apa, di bawah pakej penjana lah. So betul lah, memang betul. Okay, Cik Noh kita. Terima kasih Cik Noh, tiap-tiap malam ada join saya. Terima kasih. Saya boleh join ke? Boleh, masalahnya. Noh tak ada rentek lagi, tak ada join mana-mana agensi lagi, memang sesuai sangatlah join, kan? Gurau je, tak apa Mas. Kita tahu Mas tengah bergurau. Mas suka bergurau dengan saya. Terbaik Coach, good luck Coach NZ Property Consultant. Terima kasih Cik Ina. Okay, Cik Ina, nanti boleh kita collaborate dengan tim Melaka pula. InsyaAllah kalau rezeki nanti lepas PKP ni saya turun ke Melaka. Okay, saya sebenarnya dalam perkiraan, ini sajalah kita nak ceritakan tuan-tuan puan-puan semualah. Tahun ni saya target nak buka satu branch lagi, satu lagi cawangan Salih and Isaac ke rumah guaman saya. Dan location untuk saya buka tu tengah dalam perancangan lagi lah. Dan saya target ke sebelah selatan. Saya target ke sebelah selatan sebab insyaAllah lepas ni kita akan berkolaborasi dengan ejen-ejen hartanah di kawasan selatan, di Johor dan juga di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Okay, seperti mana yang tuan-tuan puan sedia maklum, hartanah dan anda telah pun berkolaborasi dengan Johor Land, dengan Johor Land Berhad, dan tuan-tuan puan pun dah tengok siaran live yang kita dah anjurkan dah 2 kali dah kita buat live di Johor Land. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, tak ada arah melintang, saya akan buka cawangan ketiga lah. Sekarang ni firm saya dah ada 2 cawangan, satu di Ceras, satu di Sungai Buloh. Di Sungai Buloh tu partner saya Salih yang in charge lah. Dan firma di Sungai Buloh tu dia fokus lebih kepada kes-kes litigasi untuk kes jenayah dan sebagainya. Jadi saya di Ceras ni memang saya fokuskan untuk conveyancing. Dan brand saya yang ketiga ni insyaAllah saya akan fokuskan untuk conveyancing juga. Dan location ni tu belum dimuktamadkan lagi. Saya tengah tercari-cari lagi lah, tengah tengok macam mana punya. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita boleh berkolaborasi lah nanti dekat rent-rent di bahagian selatan. So tunggu insyaAllah dalam masa terdekat ni saya akan finalizekan location ni kat mana dan bila saya target mungkin lepas raya lah. Lepas raya nanti saya akan buka cawangan ketiga tu. Doa-doakan, saya mengharapkan tuan-tuan puan semua boleh mengaminkan lah agar niat saya, hasrat saya untuk membantu lebih ramai lagi bakal-bakal pembeli rumah dapat dicapai menjelang hujung tahun 2021 ni. Dan sebagai langkah awal, saya ingin membuka firma guaman cawangan saya yang ketiga di sebelah selatan. Okay, alright. So, Cik Ina ada komen apa lagi ni? InsyaAllah boleh Coach, buka Melaka lah Coach. Cik Ina ni macam boleh bau lah. Cik Ina macam boleh bau pula kan, saya nak buka kat mana kan? Sabar, tunggu. Nanti dah confirm baru kita akan umumkan. Setakat ni kita play safe dulu lah. Kita tak nak nanti kan kita dah gebang dah bising-bising, dia tak jadi pula buka kan. So, tunggulah nanti macam mana insyaAllah. Okay, terima kasih Mas. Okey, tahniah Coach. Okey, terima kasih banyak-banyak. So okey, ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan?
Tuan Firdaus saja tadi baru tanya satu soalan. Yang lain-lain ni tak ada soalan ke? Kalau ada apa-apa pertanyaan nak tanya benda-benda lain pun boleh, tak semestinya cerita pasal undang-undang je. Nanti bosan pula kan dengan coach ni asyik cerita undang-undang je, tak ada cerita lain. Kan? Cubalah buka channel lain pula, cerita benda lain pula kan. So malam ni kita sembang-sembang je lah kan. Apa-apa soalan yang bermain di fikiran tuan-tuan puan tak semestinya undang-undang, apa-apa pun boleh, boleh tanyakan di bawah komen lah. Okay. Okay, saya saja je lah nak orang kata apa, memanaskan lagi kerusi kita pada malam ni, sambil-sambil kita bersembang tu. Tuan-tuan puan mungkin dah dengar perkongsian saya malam tadi, malam semalam berkenaan dengan warta kerajaan yang masih belum keluar lagi. Saya dah bising-bising dah semalam kan. Saya tak tahulah setakat ni, saya rasa hari ni belum keluar lagi. Semalam dah bising-bising, mungkin ada orang dah sharekan video saya tu sampai ke MOF, saya tak tahulah, mungkin orang MOF dah tengok ke belum kan. So saya pun dah kata apa, minta pendapat tuan-tuan puan semua berkenaan dengan PKP kan. So kita punya PKP ni sepatutnya berakhir pada 4 Februari. Kita tak tahu keadaan macam mana, mungkin disambung sebagainya. Dan tadi saya ada satu, ni sajalah nak share, satu kes yang mana klien saya beli tanah di Negeri Sembilan. Tanah tu di Lengging Negeri Sembilan. Dan kita nak buat signing, dipanggil apa, execution of MOT, borang 14A. So untuk tanah Rizab Melayu, kita kena tanda tangan di hadapan pentadbir tanah, di hadapan DO lah. Okay, so saya pun dah call pejabat tanah Negeri Sembilan. Untuk makluman semua, pejabat tanah Negeri Sembilan dia boleh walk in je, dia tak perlu nak buat appointment. So tuan-tuan puan yang mungkin berhajat untuk buat apa tu penyaksian ataupun nak tanda tangani borang 14A MOT di hadapan pentadbir tanah untuk tanah berstatus Rizab Melayu, untuk pejabat tanah Negeri Sembilan, alhamdulillah setakat ni tak ada masalah, kita boleh walk in. Dan memang ada pegawai di pejabat tanah Negeri Sembilan, pada hari bekerja tu memang ada pegawai di sana, dan mereka tak perlu nak buat appointment. Sebab tadi saya telefon, saya ingat nak set appointment kan, so dia kata tak perlu. So itu untuk makluman lah, siapa-siapa yang mungkin ada nak buat execution, nak buat penyaksian tanda tangan di pejabat tanah Negeri Sembilan di PTG Seremban, boleh terus pergi ke pejabat tanah tu. Dan saya difahamkan waktu pejabat sehingga pukul tak silap tadi dia beritahu sampai tengah hari je, petang tak buka lah. Jadi kalau nak buat penyaksian tu boleh datang sebelah pagi lah. So tak ada masalah, boleh pergi walk in macam tu saja. Okay. Okay, ada siapa lagi? Okay, Cik Ina ada tanya soalan ke? Okay, Coach, explain beza yang ada rentek dengan tak ada rentek. Ini Cik Ina patut yang kena explain ni. Saya peguam je, bukan kita principal agency ke apa kan. Tapi tak apalah, Cik Ina dah tanya tu kan. Kita kupas sikit lah, Okay, tuan-tuan puan, bila kita nak berurusan sebagai seorang ejen hartanah, sebagai seorang perunding hartanah, di bawah Akta 242, Akta Penilai Pentaksir Ejen Hartanah dan Pengurus Harta, kita dimestikan untuk ada pentauliahan ataupun istilahnya kita panggil lesen lah. Lesen yang mana setiap ejen hartanah dia perlu mendaftarkan diri dia dengan mana-mana agensi yang berdaftar dengan LPPH, dengan Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Hartanah dan Pengurus Harta. Dan satu-satu agensi hartanah tu dia satu prinsipal, maknanya satu kepala, satu bos, dia hanya boleh ada 50 rank. So maknanya contohlah macam katalah ABC Sdn Bhd sebagai contoh kan, dia ni sebagai satu agensi, ABC Sdn Bhd ni dia dah berdaftar dengan LPPH, dah berdaftar dengan lembaga. Bila dia dah berdaftar dengan lembaga dan agensi itu katalah dia ada satu prinsipal, so maknanya agensi itu dia hanya boleh rekrut sebanyak 50 orang rank. Okay, so bila kita nak jadi prinsipal tu, prinsipal ni bukannya satu jawatan yang kita boleh suka-suka minta. Kita boleh, aku nak jadi prinsipal lah, okay, tolong daftarkan aku. Tak boleh lah macam tu kan. So prinsipal ni dia ada kelayakan dia tersendiri lah. Okay, so kelayakan dia antara lain dia mestilah seorang REA, Real Estate Registered Estate Agent, Registered Estate Agent REA, ataupun dia mungkin seorang surveyor, okay, macam Nurullah, sahabat saya,
dia adalah seorang SR, surveyor. Okay. So dia adalah dia punya, saya tak ingat lah dia punya terus mana. Okay, so nak qualifykan diri dia tu bukan satu perkara yang mudah untuk menjadi seorang principal, nak menjadi seorang real estate agent ataupun SR tadi tu. Dia perlu ada kelayakan dari segi akademik dan dia telah menepasi beberapa syarat pentauliahan dia lah. Okay, so bila dia dah dapat tauliah sebagai seorang REA ataupun principal tadi, dia boleh merekrut pula 50 orang REN. REN ni pula istilahnya adalah untuk real estate negotiator yang kita panggil sebagai perunding hartanah tadi tu. Okay, so satu principal boleh rekrut sampai 50 orang REN. Okay, so mereka yang nak menjadi REN ni pula dimestikan untuk mengikuti satu kursus. Kursus tu dipanggil Negotiator Certification Course ataupun NCC. Okay, NCC. So NCC ni siapa yang anjurkan? Okay, NCC ni sebenarnya yang mengeluarkan sijil tu adalah lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pembersata tadi. Okay, dan kursus NCC ni dianjurkan oleh banyak pihak lah. Contohnya Persatuan Perunding Hartanah Muslim, PEHAM, ada yang buat MIA, Malaysian Institute of Estate Agent, ada Good Institute, banyak lah, banyak MIPFM. So ini antara nama-nama yang saya sebutkan sebagai penganjur kursus NCC tadi. Okay, so kita boleh attend kursus NCC ni. Okay, saya difahamkan sepanjang tempoh PKP ni memang kursus NCC tu dihentikan buat sementara waktu lah. Okay, the last NCC yang hartanah dan anda anjurkan berkolaborasi dengan last kali kita buat dengan PEHAM kan. So itu yang kita buat secara online lah, dan bila kita anjurkan NCC tersebut, alhamdulillah tujuan utamanya adalah untuk memastikan tuan-tuan perempuan yang berminat untuk menjadi seorang perunding hartanah buat dengan cara yang betul, menjadi perunding hartanah yang sah dan mendaftarkan diri dengan agensi yang sah juga. So itu fokus utama bila kita anjurkan NCC hari itu. Okay? Selain daripada itulah nak berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman dan sebagainya. Okay? Alright, so nak dapatkan rentek tersebut taklah susah pun. So siapa-siapa yang nak dapatkan rentek perlu mengikuti NCC, dan NCC itu yuran untuk daftar NCC itu cuma RM600 sahaja. Dan bayar RM600, kita dah attend NCC. Lepas attend NCC itu kita akan diberikan sijil. Okay, NCC itu selama berapa hari? Selama 2 hari. Okay, kalau yang buat secara online tu biasanya spend dia tu panjang sikit lah. Masa kita kena hadiri kursus NCC tu panjang sikit sebab dia punya kursus tu dia buat short term. Tapi kalau yang full time punya NCC course ni dia buat 2 hari. Biasanya dia akan buat hari Sabtu dan Ahad lah. Daripada pagi pukul 9 sampai pukul 5 petang, selama 2 hari je. Okay, so habis saja kursus NCC, tuan-tuan perempuan akan dikurniakan sijil. So sijil penyertaan tu dikeluarkan oleh lembaga, oleh LPPH. Dan dengan adanya sijil penyertaan tersebut, tuan-tuan perempuan boleh mendaftarkan diri sebagai seorang REN dengan mana-mana agensi hartanah lah. Okay, so yang saya sebutkan tadi, seorang principal yang ada agensi hartanah tadi, dia boleh ambil sehingga 50 orang maksimum. Seorang principal tu boleh ambil 50 orang maksimum REN di bawah dia. Okay, so bila dah daftar dengan agensi tu, kita kena tunggu lebih kurang dalam 1 minggu akan dapatlah nombor REN. Okay, so kebanyakan yang saya tengok sekarang ni cepat, buat proses untuk dapatkan nombor rentek tu cepat. Lebih kurang seminggu dah dapat nombor REN. Okay, lebih kurang dalam 3 minggu dah dapat rentek. So rentek ni beza dia dengan REA tadi. Rentek REA tak silap saya warna biru. Kalau yang warna biru. Kalau salah betul kan Cik Ina? Saya pun tak ingat. Okay, yang REN ni pula, REA punya tag tu warna biru, yang REN punya tag ni warna merah. Warna merah. So tuan-tuan perempuan, siapa-siapa yang dah attend NCC, dah daftar dengan mana-mana agensi yang ada principal tadi tu, tuan-tuan perempuan boleh dapatkan nombor REN dan juga rentek daripada lembaga lah, daripada board. Okay, so dengan adanya rentek tersebut, barulah tuan-tuan perempuan ni dikategorikan sebagai seorang perunding hartanah yang berdaftar. So bila dah berdaftar tu barulah boleh uruskan jual beli hartanah. Okay, nak dapatkan listing daripada owner, nak dapatkan buyer. So itu selepas tuan-tuan perempuan dah dapat rentek lah. Okay, so itu yang saya boleh ceritakan tentang
kata apa, macam mana proses untuk menjadi seorang perunding hartanah. Okay, dan dalam BOP nanti insyaAllah pada 5 bulan Februari bersama dengan ZPC tu nanti, sahabat saya SR Nurullah dia akan ceritakan dengan panjang lebar perjalanan untuk menjadi seorang REN tu macam mana, dan career path daripada REN tu. Kalau tuan-tuan perempuan berminat nak jadi seorang REA pula, so tuan-tuan perempuan boleh dengarkan perkongsian daripada SR Nurullah dan dia akan diceritakanlah career path macam mana. Okay, so saya alurkan siapa-siapa yang nak join boleh daftar. Link saya dah bagi tadi, saya keluarkan lagi sekali link yang ada ni. Sekejap okay, ni link dia https://hartanadaanda.com/BOP. So daftar di situ, masukkan nama, nombor telefon dan juga email tuan perempuan. Bila dah daftar tu nanti kita akan hubungi tuan perempuan untuk memberikan link untuk join kita punya secret group tadi tu. Okay, alright. So jangan risau tak ada kena apa-apa bayaran, semuanya percuma sahaja. Kita buat BOP ni kita just nak bantu anak bangsa, kita nak buka minda tu perempuan, siapa yang berminat untuk jadi perunding hartanah, mungkin ada yang tengah kesepitan wang sekarang ni, tak tahu mana nak cari duit, dah bawa Grab, dah bawa kata apa Foodpanda pun masih tak cukup duit yang ada. Yalah, mungkin dulu kerja sebagai pilot, dulu kerja jadi stewardess, dah pegang duit ribu-ribu, belah-belah ribu sebulan. Tiba-tiba sekarang ni duit income zero, bawa Foodpanda, bawa Grab pun tak cukup kan, nak cover hutang rumah apa semua. Jadi sementara waktu ni apalah salahnya kalau kita join jadi perunding hartanah kan. Sebab apa? Sekarang ni masa yang sesuai tuan perempuan join perunding hartanah ni. Sebab sekarang ni memang kalau tanya pendapat saya, inilah antara masa yang paling best untuk perempuan boleh pulun sehabis-habisnya jual rumah dan juga mendapatkan potential buyer. Sebab surprisingly, selepas PKP 1.0 itu, ini pun dah banyak kali saya ulang, dah basi dah pun cerita ni. Selepas habis PKP 1.0, saya tak menang tangan tuan-tuan. Firma guaman saya asalnya ada 4 orang staff, sekarang ni saya dah ada 10 orang staff. Saya terpaksa tambah lagi staff, dah ada 10 orang staff dah sekarang ni, dan 10 orang staff ni pun tak menang tangan. Sekarang ni, purata lah, average, satu hari sekurang-kurangnya 3 kes. Satu hari sekurang-kurangnya 3 kes yang kami tengah siapkan, dan alhamdulillah PKP 2.0 ni pun orang kata PKP, tapi itulah masih lagi jual beli hartanah tu tengah rancak lagi sekarang. So itu yang saya syorkan tuan-tuan perempuan, inilah bidang yang tuan-tuan perempuan perlu teruka dan boleh insyaAllah membantulah ekonomi tuan-tuan perempuan semua. Yang mana ekonomi terjejas dan sebagainya itu saya alu-alukan. So saya tak nak yang dah ada rentek, yang dah jual melalui agensi, saya nak yang betul-betul hijau, yang betul-betul fresh saja. Itu saja yang saya akan buka peluang tu. Siapa yang dah join mana-mana agensi tu saya tak benarkan. Saya tak benarkan. Saya tak nak pinch ejen-ejen daripada orang lain punya agensi. Okey, Tuan Ridwan Ahmad. Okey, tak ada soalan coach. Tengok coach saja terus hilang masalah. Allahu Akbar. Janganlah macam tu Tuan Ridwan. Terima kasihlah banyak-banyak komplimen tu. Saya agak benda tu sebagai satu komplimen lah. Okey, pejabat tanah seluruh Perak tutup 5 hingga 15 Februari 2021. Oh ya ke? Terima kasih Puan Nisa atas perkongsian tu. Ya betul, REA biru, REN merah. Terima kasih Cik Ina. Nasib baik Cik Ina ada. Cik Ina tolong membetulkan. Betul lah, memang biru lah kan. Saya lupa pula sebelum ni color warna apa kan. Okey, Puan Nur Rasinda tagging dia punya kawan gitu. Terima kasih Puan Nur. Okay, jelas dan padat, terbaik coach. Okey, sama-sama.